Salam sejahtera. Ini satu pendedahan berkait dengan gaji para ahli, para menteri besar yang ada di Malaysia, juga ketua menteri yang ada di Malaysia. Siapakah yang paling tinggi mendapat gaji dan siapakah yang paling rendah mendapat gaji? Yang lebih mengejutkan ialah ada beberapa ketua menteri ataupun menteri besar yang mempunyai gaji lebih besar, jauh lebih besar berbanding dengan gaji Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mana Anwar Ibrahim tak mahu terima sehingga kini. Anwar Ibrahim tak ambil gaji sehingga kini, walaupun gajinya besar. Tetapi yang mengejutkan kita, gaji beberapa orang menteri besar atau ketua menteri yang ada di Malaysia jauh lebih besar daripada gaji Anwar Ibrahim. Tapi yang lebih mengejutkan kita semua ialah gaji Menteri Besar Kelantan adalah tinggi, tapi prestasi ekonomi terendah. Terbalik pula dengan Pulau Pinang. Gaji Menteri Besar Kelantan tu jauh lebih besar daripada siapa? Ikuti pendedahan ini. Gaji Menteri Besar Kelantan mencecah sebanyak RM20,000, walaupun mencatatkan prestasi ekonomi negeri terendah di Malaysia. Dengan KDNK per kapita pada tahun 2023 hanya 16,836. Analisis Kini Labs News mendedahkan gaji Menteri Besar Kelantan adalah 119% daripada KDNK per kapita negeri. Angka itu sekaligus membuktikan wujudnya jurang besar antara gaji Menteri Besar dan prestasi ekonomi di negeri di Malaysia. Sebaliknya, dengan KDNK per kapita 72,586, Pulau Pinang mencatatkan KDNK per kapita tertinggi di Malaysia. Pada tahun 2023 tidak termasuk wilayah persekutuan. Namun, gaji ketua menteri di negeri itu adalah paling rendah, iaitu RM14,175 sebulan. Ini bermakna keadaannya terbalik dengan Kelantan. Di sini gaji ketua menteri hanyalah 1/5 atau 20% daripada KDNK per kapita negeri menurut analisis itu lagi. Perbandingan juga mendapati gaji Menteri Besar Kelantan turut melebihi gaji Menteri Besar Negeri Sembilan dan Ketua Menteri Melaka, biarpun masing-masing KDNK per kapita berjumlah 51,709 dan 53,922. Selain itu, dengan KDNK per kapita 41,902, gaji Menteri Besar Johor adalah 14,907. Jauh berbeza dengan laba bulanan diraih Menteri Besar Kelantan yang tidak sepadan dengan prestasi ekonomi negeri. Malah, gaji Speaker Kerajaan Negeri Kelantan menyemai Selangor iaitu 15,000 yang merekodkan KDNK per kapita ketiga tertinggi di Malaysia. Semakan turut mendapati gaji Speaker Kerajaan Negeri Kelantan melebihi gaji Speaker Kerajaan Negeri Kedah, Terengganu dan Pahang, masing-masing 14,000 bagi Kelantan, Perak 12,500, Pulau Pinang 12,109, Melaka 11,000, Negeri Sembilan 10,888, Perlis 10,000 dan Johor 6,109. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan daripada Daim Zainuddin dan pengakuan Daim Zainuddin berkait dengan kes gagal istihar 70 aset harta. Netizen mula tertanya-tanya, apa sebab sebenarnya Tun Daim Zainuddin, rakan baik Tun Mahathir ini, tidak mengistiharkan ataupun gagal mengistiharkan 70 aset harta beliau? Kenapa beliau tidak istihar?
Kata netizen, kalau dah 70 harta pun tak disenaraikan, agak-agak sebenarnya berapa aset harta yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin ini. Memanglah dia memang diketahui sangat kaya. Dia memang diketahui sebagai ahli perniagaan yang berjaya. Tidak salah beliau kaya, tapi yang menjadi pertanyaan dan perdebatan rakyat jelata netizen di Malaysia ialah mengapa seakan-akan Tun Daim Zainuddin menyembunyikan kekayaannya melalui kegagalan mengisytihar harta 70 aset harta ini. Kalau benar beliau ini tidak bermasalah, kenapa tidak mengisytiharkannya? Yang menjadi pertanyaan netizen berbalik kepada satu pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau semua harta itu diperoleh dengan cara yang betul, tanpa ada masalah, tanpa ada persembunyian atau tanpa ada rasa takut, dia pasti tidak akan membuat harta tersebut seolah-olah disembunyikan. Mantan Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin memohon kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini untuk mendapatkan penzahiran dokumen daripada SPRM. Ia berhubung kes tidak mengisytiharkan 70 aset harta dihadapinya, termasuk 7 kereta mewah seperti Mercedes-Benz, Jaguar, Austin Morris dan Rolls-Royce. Yang menjadi perdebatan juga daripada netizen ialah mengapa tiba-tiba Tun Daim Zainuddin mohon penzahiran dokumen SPRM. Ada netizen kata kalau orang lain pun tak boleh dapat dokumen-dokumen sulit ini, mengapa pula Tun Daim Zainuddin boleh dapat? Kata netizen, perlu ada standard yang sama, adil dan tak pilih kasih. Walaupun Tun Daim Zainuddin minta penzahiran dokumen SPRM, ini jangan dilayan, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, Peguam M. Puravelin yang mewakili Daim 86 tahun semasa prosiding di hadapan Hakim Azura Alwi berkata, permohonan pertama dibuat kepada pendakwaan selaku responden untuk mendapatkan sesalinan notis kes menerusi surat bertarikh 31 Januari lalu. Namun responden gagal atau enggan membekalkannya salinan dokumen itu sehingga ke hari ini, katanya. Kata Peguam Daim, saya tidak menerima sebarang maklum balas dan responden juga tidak mendedahkan aduan tersebut sebagaimana yang diwajibkan di bawah Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah. Hakikatnya, responden mempunyai kewajipan untuk membekalkan salinan berkenan kerana ia membentuk asas kepada pengeluaran notis Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 yang telah membawa kepada pertuduhan ini, katanya. Demi keadilan, kata beliau lagi, responden mesti mendedahkan aduan tersebut kerana ia berkemungkinan membantu kes saya atau menjejaskan kes pendakwa raya, katanya. Kerana itu, Daim yang juga kawan rapat Tun Mahathir sekali lagi membuat permohonan sama pada 31 Julai lalu. Mendengar perkara berkenaan, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Aladin mengesahkan permohonan terbabit telah diterima pada 6 Ogos lalu. Dalam pada itu, beliau memohon Daim hadir dalam prosiding permohonan itu pada prosiding akan datang. Saya bimbang ia akan mengundang persepsi apabila tertuduh dalam kes ini tidak hadir ke mahkamah pada prosiding pendengaran kes. Anggap sahaja ini adalah latihan untuknya tampil ke mahkamah sebelum perbicaraan dibuat. Bagaimanapun, Puraven membantah permohonan pendakwaan dengan alasan anak buahnya mempunyai masalah kesihatan dan pergerakan fizikal yang amat terhad. Mahkamah perlu memahami keadaannya yang sangat uzur, katanya. Selepas mendengar permohonan daripada kedua-dua pihak, Mahkamah menetapkan 27 Ogos untuk pendengaran permohonan mendapatkan penzahiran dokumen. Hakim turut membenarkan pengecualian pemilik bangunan Menara Ilham Kuala Lumpur itu dalam prosiding akan datang. Pada 29 Januari lalu, Daim didakwa atas pertuduhan gagal mematuhi notis dan tidak mengisytiharkan harta
termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Daim didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.